Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah: bekerja atau berkhidmat dengan tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Ia bermaksud, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam, tidak sekutu baginya. Jadi malam ni kita masuk yang ketiga perkara, iaitu bekerja ataupun berkhidmat tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hak kita kerja, hak kita khidmat, pada hakikatnya semua apa yang kita buat di atas muka bumi ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sebut kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, menggunakan hak benda-benda ini untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita guna hak benda-benda ini semata-mata untuk kita nak cari redha Allah Subhanahu wa taala, bukan cari redha manusia ataupun cari redha selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita buat lain daripada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dia terdiri daripada perkara-perkara syirik. Syirik terbahagi kepada dua. Satu syirik khafi, yang kedua syirik jali. Yang khafi yang tersembunyi, yang kita buat semata-mata dalam hati kita lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu kita sebut dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah kamu melihat, wahai Muhammad, orang-orang yang mendustakan agama? Salah satunya Allah sebut alladzina hum yura'un, orang yang riak dalam ibadat. Orang yang riak dalam ibadat, dia buat tu bukan semata-mata kerana Allah, dia buat tu kerana nak tunjuk-tunjuk ibadatnya. Ini lepas kita baru lepas Ramadan ni. Lepas Ramadan kita disunatkan sembahyang, kita puasa sunat pada bulan Syawal 6 hari. Ni kadang-kadang dia puasa, dia buat bukan kerana Allah pun, tapi kita tak boleh nak hukum dia buat tu bukan kerana Allah. Jadi masing-masing kita kena jagalah. Kadang-kadang dia buat sembang, dia kata ni hak bulan Ramadan tak masalah lapang sangat, tak masalah letih sangat, tak masalah dahaga sangat. Hak Syawal ni dia rasa teruk sikit. Hamba hari dah puasa. Dia tanya kita, hamba hari dah puasa. Dia nak abang dia tu, dia puasa. Jadi tak payahlah kita duk abang kau orang. Kita abang maksudnya kita buat cerita. Kita kata, Ramadan hari ni tak rasa apa, puasa sebulan tu sekejap saja. Raya dah. Main hak Syawal ni, dia rasa letih, dia rasa lapar, dia rasa tak larat. Apa hari dah puasa? Dia tanya kita. Dia nak abang kata dia tu berpuasa. Jadi tak payah gampanglah korang yang kita buat ni semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata bekerja, berkhidmat dengan tujuan lain daripada Allah. Hak jenis ni di akhirat besok Allah berfirman kepada golongan-golongan ni, minta pahala-pahala, minta kelebihan-kelebihan kepada orang yang kita buat tu. Kita buat kerana makhluk, maksudnya kita minta pada dia. Tu hamba Allah kata
Imam Ghazali terbahagi kepada 3. Yang pertama, buat itu semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam bukan Imam Ghazali, Imam Nawawi sebut 3 benda. Yang pertama, kita buat ibadah semata-mata kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buat takut dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buat benda-benda yang Allah larang tu takut. Kita buat tu dapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebut selalu benda muka Allah ni, kita tak tahu yang mana satu yang kita buat tu murka Allah. Mungkin kita buat yang tersembunyi dalam hati kita tu orang tak nampak, tuan-tuan. Jadi kita buat tu yang lain, okey tuan-tuan. Benda yang kita sembahyang, puasa semua kita buat sempurna, tetapi tujuan matlamat yang kita buat tu kerana nak tunjuk-tunjuk pada makhluk yang maksudnya takut-takut apa yang kita buat tu murka Allah Ta'ala. Yang kedua, kata Imam Nawawi, kita buat tu kerana nak dapat hapuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak dapat hapuan daripada Allah Ta'ala, iaitu syurga. Tu kadang-kadang orang tanya kita, apa kalau kita buat kerana syurga? Adakah kita buat tu bukan kerana Allah, kerana syurga? Adakah kita termasuk orang yang buat tu boleh rosak akidah kita sebab kita buat tu kerana syurga? Adakah boleh kita buat macam tu? Boleh. Sebab apa? Sebab syurga ialah satu benda yang tidak ada satu makhluk yang boleh bagi. Syurga-syurga yang Allah sebut dalam Al-Quran itu, tidak ada satu makhluk pun boleh bagi syurga yang mana Allah akan bagi esok di akhirat besok. Yang selalu kita sebut dalam Al-Quran, Allah berfirman yang bermaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka keampunan dan ganjaran syurga daripada Allah Ta'ala. Allah janji Allah akan kotakkan kepada hamba-Nya. Jadi tak salah pun kita buat kerana syurga. Sebab syurga apa yang kita sebut tu tak sama, tak ada dalam dunia. Yang Allah simpan untuk hamba-hambanya 99 rahmat, 99 tu Allah simpan di akhirat besok. Atas dunia ni hanya satu saja Allah bagi, itu pun tak sangka dah, tuan-tuan. Melegak ni kata, tuan-tuan. Tu baru satu nikmat daripada 99 nikmat yang Allah simpan di akhirat esok ni. Kita duduk atas dunia ni pun dah tak sangka dah, melegak jalan, tuan-tuan. Rasa hebat dah, tuan-tuan. Sedangkan sedikit saja, itu pun sedikit, yang satu nikmat, satu rahmat yang Allah bagi tu bukan untuk kita saja, untuk alam ni, untuk binatang, untuk lain, maksudnya tumbuhan. Hanya dengan satu nikmat, dengan satu rahmat yang Allah bagi dunia ni, tu pun dah melebihi daripada sepatutnya. Kita tak mau di mana Nabi sebut. Disebut kepada sahabat-sahabat nanti, satu masa nanti ni, Nabi sebut pagi dia pakai baju lain, petang dia pakai baju lain. Kita zaman sahabat kadang-kadang baju tu lah seminggu pun. Nabi kata nanti masa nanti akan datang satu masa, pagi dia pakai baju lain, petang dia pakai baju lain. Nabi sebut 2 kali, pagi pakai baju lain, petang pakai baju lain. Lah kita bukan kata 2 kali, tuan-tuan. Bukan kata 2 kali, tuan-tuan. Pagi baju lain, sekali lagi tengah hari tukar dah, tuan-tuan. Belum sampai petang, tukar dah tengah hari. Lepas tengah hari pula tukar pula, petang pula. Sekali lagi kita pakai main bola dengan saya. Lepas tu petang sekali lagi, nak main semayang sekali lagi, kita tukar pula, tuan-tuan. Sekali lagi ni balik ni baju ni lagi kita tukar pula, tuan-tuan. Maksudnya apa? Kita dah sampai, bukan kata pagi tukar pagi baju lain, petang baju lain dah. Kadang-kadang 4-5 kali kita tukar, tuan-tuan. Bertimbung-timbung dalam isi rumah kita. Nabi kata yang kedua ialah sampai satu golongan ni, pagi maksudnya hidangan tidak putus-putus, sampai satu hidangan dan ditambah dengan satu hidangan, maksudnya berselang-selang dengan hidangan.
Kita ni tuan-tuan bukan kata sedengar, berhidang-hidang tuan-tuan, 5-6 jenis tuan-tuan. Bukan satu hidang, 5 tak tahu nak pilih tuan-tuan. Oi, penuh di atas hidangan. Nak makan pun semua ada. Sampai ada ikan asin, ada ikan temenung, ada gulai pula, kepala ikan pula tuan-tuan. Ikan saja 5-6 jenis, tak masuk ayam lagi, tak masuk ulam lagi tuan-tuan. Penuh dengan hidangan. Nah, sahabat kata, oh, kalau macam tu kami senang ya Rasulullah, kami tak payah fikir, kami hanya beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kami ada di zaman tu Rasulullah, kami rasa senang ya Rasulullah, kami dapat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak perlu fikir dah. Nabi kata, hari ini lebih baik daripada zaman tu. Tengok Nabi, walau tengok zaman sahabat, tuan-tuan, walaupun dalam keadaan pakai baju tu dalam keadaan 2-3 hari, tahajud mereka macam mana tuan-tuan. Walaupun makan mereka terkadang-kadang makan, kadang-kadang tak makan. Nak kita sebut ni, rumah Nabi pun 3 bulan tak puasa. Nabi hanya minum air sejuk dengan buah kurma saja. Tu mereka beribadat sehingga bengkak-bengkak kaki yang kita sebut sebelum ni. Kita tak tuan-tuan, pakai tidur, kadang-kadang tidur macam tu tak witir pun tak buat terawih. Main bulan Ramadan wajib kata terawih tak sikit lah ni pada atas dia punya witir tak berhenti, tak pernah tinggal habis Ramadan. Jadi simpan nak buat witir pula bulan depan pula, tahun depan pula kita buat. Baik. Maksudnya apa? Nikmat yang hak disebut, Imam Nawawi sebut nikmat yang nak dapat hak buat daripada Allah. Hak kita buat ni Allah dah janji dah tuan-tuan. Allah dah janji dah di akhirat besok ni, orang-orang yang buat benda-benda ni esok ni akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah. Hak besar zarah ni besar mana tuan-tuan? Perempuan kecil saja kita buat akan dibalas di akhirat besok tuan-tuan. Masuk tabung banyak sikit. Buat banyak esok dapat banyak tuan-tuan. Duk nampak tabung banyak sikit tuan-tuan. Kita buat sikit Allah bagi banyak tuan-tuan. Bagi banyak-banyak tuan-tuan. Hak kita bagi itulah hak kita yang sebenar tuan-tuan. Hak kita bagi itulah hak kita yang sebenar. Hak kita makan tu Nabi kata jadi najis. Hak kita pakai tu lama-lama dia akan lusuh tuan-tuan. Hak kita bagi inilah hak kita, simpanan kita, tabung kita untuk kita nak duk satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Esok tak sama, satu kita sebut contohnya malam ni kita duduk dalam majlismu, dalam rahmat Allah, dalam kasih sayang Allah dah. Tapi di akhirat besok tak sama tuan-tuan. Tak sama tuan-tuan. Bukan ada mengaji malam tu dengan aku sendiri. Tapi aku bagi RM5, bagi RM1, tak sama tuan-tuan. Tapi masuk syurga, tapi tak sama tingkatan. Tingkat yang tak sama. Esok ni dia akan ditimbang oleh Allah SWT. Tuan-tuan tahu tak timbangan tu besar mana? Piring tak? Timbangan mizan tu maksudnya di antara timur dan barat, maksud di antara langit dan bumi. Besarnya timbangan mizan tu tuan-tuan. Hak belah baik dua belah kanan, nak belah jahat dua belah baik. Maksudnya ditimbang, maksudnya kalaulah disebut dalam Nabi, diambil dunia ni letak di atas neraca timbangan, di atas mizan tu, di atas piring tu, dan ambil budak langit dan isi letak lagi dalam timbangan tu, nescaya kata Nabi ada ruang lagi. Besar mana tuan-tuan? Tuan-tuan. Hak piring tuan-tuan, esok ni timbangan, esok ni kita pun tu Nabi sebut, kalaulah ambil dunia kita nampak bola tu pun dalam mizan, dalam timbangan tu, lepas tu ambil pula langit dan isinya tak pula dalam timbangan tu, masih lagi ada ruang dia tuan-tuan. Nak abang kata besarnya amalan-amalan ketimbang, nak kata besar mana kata yang kita sebut selalu. Nabi kata 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia dan isi itu pun besar dunia marah tuan-tuan. 2 rakaat yang kita buat pagi tadi, Nabi kata 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia. Itu pun besar dah tuan-tuan. Banyak lagi amalan-amalan lain yang kita buat akan ditimbang. Tu kita nak kata kita ni tuan-tuan, jaga betul-betul. Memanglah kita dah buat macam mana kita sebut Imam Nawawi ni, ada buat dia itu syurga Allah. Yang ketiga Imam Nawawi kata kita buat ni, maksudnya yang ketiga ialah kita malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat ibadat ni kenapa kita malu dengan Allah Subhanahu Wa
buat yang terbaik. Tapi kalau dengan majikan kita buat yang terbaik. Masuk pukul 8, 7.30 kita pergi dah, tuan-tuan. Bagus dah, tuan-tuan. Tak pernah pun lewat, tuan-tuan. Balik 5.30, 5 lebih kita balik. Bagus dah, tuan-tuan. Itu pun nak ibadat juga. Ini kita buat ni kerana kita malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita tu segala-galanya pada kita. Maka kita buat ni, kita sembah pada Allah, kita buat semata-mata kerana Allah pun, bukan Allah mampak untung apa-apa pun. Kita buat sesuatu ni Allah untung, Allah tak untung sikit pun, tuan-tuan. Ini satu kita sebut. Malam ni kita pun seorang 1,000 pun Allah tak kata, oi malam ni aku kaya, orang taman masjid, taman sejahtera, bagi seorang 1,000 kaya aku. Malam ni Allah kata, tuan-tuan, Allah ni pada azal lagi dia tak kaya. Kita pun sejuta Allah kaya, tuan-tuan. Dia tidak memerlukan kepada hak kita. Sebab apa? Hak kita tu milik dia. Hak kita tu milik dia. Baik. Kerana perbuatan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya ada dalam surah Al-An'am. Allah sebut, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu." Ini kita baca dululah dalam doa kita, pengakuan kita. Kita kata, inni wajhtu wajhallazi fataras samawati wal ardi. Aku hadapkan wajahku, aku hadapkan diriku ni. Kita doa janji dengan Allah, kita buat pengakuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku hadapkan ni diriku ni, wajahku ni kepada siapa? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bukan kita hadap kepada makhluk. Nah, tu kadang orang tanya kita, orang Islam ni, orang bukan tanya, tu orang Islam apa kau bisa sembah batu? Sembah Kaabah kan batu tu. Pakai semua tu sembah batu. Kita bukan sembah batu. Kita maksudnya tujuan matlamat kita sebut ni Allahu Akbar. Kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang satu, tuan-tuan. Kita duduk di mana pun kita tuju pada tujuan yang satu, ialah membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ambil agama lain, contohlah kita ambil hak depa punya. Kita ambil depa ubah. Selalu depa duduk tak tani dia punya tempat ibadat depa ubah tani. Depa semayang tani kan tani, tuan-tuan. Mesti tani, tuan-tuan. Ubah dia punya hak colok dia buat tu pun entah itu dia pun tadi, lepas tu dia ubah dan tu pula. Esok agak ada semayang tadi kan dia tu mesti semayang tempat yang semayang hak tempat yang hak dia pun tu, tuan-tuan. Kita dolah di mana, ubahlah, ambillah di Mekah tu, tak di mana, tuan-tuan, di Amerika. Kita sebab dalam Mekah kan dalam Amerika dah, tuan-tuan. Tetap kita beralah ke kiblat kita kepada Kaabah. Walaupun Kaabah tak ada macam mana Abraham dulu ni, dia buat juga Kaabah macam sebiji macam Kaabah. Tapi orang masih lagi berduyun-duyun buat haji di Kaabah, tuan-tuan. Tak buat walaupun sebiji sama macam tu, lebih daripada tu lagi. Maka orang tak mau. Sebab apa? Tujuan kita bukan sembah kepada makhluk, kita sembah kepada Allah. Kita kata, aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Maksudnya langit, di antara langit dan bumi ni semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Langit dan bumi ni maksudnya di antara langit dan bumi tu, langit ni, tuan-tuan, kita nampak langit pertama pun tak sangka dah, tuan-tuan. Kita nampak biru-biru tu bukan langit lagi, tuan-tuan. Itu dia punya cahaya, pantulan cahaya yang hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Kita hadapkan kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lepas tu kita buat perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sembahyang kita. Kita kata sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak menyekutui Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ambil makhluk-makhluk tu sebagai sekutu-sekutu kita. Jangan sekali-kali. Kerana la syarika lahu itu ialah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meletakkan makhluk tu label dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh, tuan-tuan. Termasuk dalam dosa-dosa besar, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa lain Allah ampun, dosa syirik Allah tak akan ampun, iaitu menyekutu Allah. Kita meletakkan makhluk setara, ataupun terkadang-kadang kita letak makhluk lebih tinggi daripada Allah SWT. Ini lagi teruk, tuan-tuan. Baik. Pengertian
Pekerjaan ibadah tidak setangkat sembahyang, zakat, puasa dan haji semata-mata, bahkan segala pekerjaan yang dijalankan atas syariat dimasukkan atau dikasahkan kerana Allah dikira ibadat. Kita buat ni, ingat kita nampak sembahyang, puasa, zakat, haji tu ibadat. Yang lain tu dunia dah. Tuan-tuan, apa yang kita buat, yang kita masuk, yang kita pasakkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, semua jadi ibadat. Bayangkan kita kerja, tuan-tuan, selama 20 tahun, 30 tahun. Tujuan apa? Tujuan kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 30 tahun jadi ibadat kita dengan Allah Taala. Pahalanya begitu besar, tuan-tuan. Pahala kita pergi kerja, tujuan apa? Tujuan untuk kita nak melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja kita itu jadi ibadat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi niat kita kerana Allah, bukan niat kita pergi kerja tu kerana lain daripada Allah. Tidak rugilah, tuan-tuan. Bukan hanya kata hak ibadat saja. Niat ibadat yang khusyuk pun kalau kita buat bukan kerana Allah, kadang-kadang lah, tuan-tuan, kerana ada saja. Nak sambut raya, tuan-tuan, balik kampung, hak Pahang pun balik, Kuala Selangor pun balik, hak KL pun balik, hak Perak pun balik, hak Penang pun balik. Berkelembang tidur dalam rumah. Penuh, tuan-tuan, dalam rumah tamu tak ada bilik, tuan-tuan, berkelembangan tidur. Kita pun contoh, tuan-tuan, bukan cerita, bukan berarti pun cerita, contoh. Kalau kena kan kena lah, tuan-tuan. Kita pun bangkit nak main sembahyang subuh, akhir raya, tuan-tuan, kita bangkit. Penuhnya rumah, nak jalan pun payah. Kita pun langkah-langkah ambil kunci motor, menyelip keluar, kita main sembahyang. Pukul 5.30 kita keluar. Sekejap lagi kita balik pukul 7 ataupun 7.30 kita balik sampai rumah kita. Kita balik tadi tak tahu pukul 7.30 macam mana kita main tadi ni. Kalau main tadi tidur melentang juga balik tadi, tuan-tuan. Kalau main tadi tidur berbunyi, balik tadi pun balik pukul 7.30 peduk bunyi krong. Kita pun bangkit jarak. Kalau kabut bangkit, tuan-tuan. Garak anak kau bini bakat bau katok macam kita Ramli nak pergi mandi, tuan-tuan. Waya ada dalam rumah, pakai baju, pakai baju Melayu, pakai macam-macam, pakai samping, pakai songkok. Kita ingat nak semayang subuh, tuan-tuan. Bersiap-siap untuk nak semayang Aidil Fitri. Kita ingat bangkit kalut-kalut tu nak semayang qada, semayang subuh. Kalau perempuan mungkin dia main bulan, dia tak semayang, tuan-tuan. Hak lelaki, tuan-tuan, main bulan juga, tuan-tuan, duk siap-siap, tuan-tuan. Bukan nak qada semayang subuh, tuan-tuan. Bersiap-siap nak pergi semayang Aidil Fitri sunat, tuan-tuan. Tinggal hak perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan dia buat pergi semayang sunat Aidil Fitri itu bukan kerana Allah, tuan-tuan. Kalau kerana Allah, hak mula-mula hak tuntutan yang wajib dia akan buat dulu, tuan-tuan. Dia pergi sebab apa? Tapi rugi ya, sampai saja 300 baju pula. Beratus-ratus kalau tak pergi, rugi lah. Bila Allah pakai dia teriak lah, sedih dengar tapi tapi semayang subuh dah, tuan-tuan. Dia buat tu semata-mata kenapa? Terkadang-kadang jadi adat saja yang kita selalu sebut, tuan-tuan. Orang buat kajian di Malaysia ni, tuan-tuan, orang yang semayang penuh, orang yang tak sempurna semayang, 82% semayang tak sempurna, tuan-tuan. Bukan sikit, tuan-tuan, banyak, tuan-tuan. Hanya yang sempurna lebih kurang 18% saja, sikit saja yang sempurna. Maksudnya 82% semayang tak sempurna. Ada yang semayang sehari 4 waktu saja semayang. Ada yang semayang 3 waktu, ada yang semayang 2 waktu, ada yang semayang 1 waktu saja sampai maghrib saja. Maghrib tu ingat, tuan-tuan. Maghrib lain dah, tuan-tuan. Ada yang semayang seminggu sekali, hari Jumaat, tuan-tuan. Hari lain dia tak semayang. Hari Jumaat, tuan-tuan, tubuh pihak kilang, pihak syarikat pergi hantar pergi masjid. Kalau tak hantar, dia tak pergi semayang agak, tuan-tuan. Tubuh ni babang kat kita, Ustaz. Saya lagi Ustaz, kau tepuk, Ustaz. Ustaz,
sebut sikit dia pomek bukan sembahyang Ustaz, dia duduk sana kalau longkang pakai duduk sana, buka baju Ustaz pakai duduk sana ke tepi longkang Ustaz. Pihak syarikat, pihak majikan menghantar dengan baik kita ingat sembahyang tuan-tuan, doa juga tuan-tuan. Dia pergi duduk sana ke tepi longkang tuan-tuan, dia tak sembahyang juga sampai pihak syarikat hantar kad tuan-tuan. Dia kata Ustaz, sampai pihak syarikat hantar kad ni, ambil nama siapa tak masuk ke masjid, dia tunggu di pintu masjid dia, siapa yang tak masuk ambil nama. Maksudnya kalau dia ada nama tak boleh keluar dah tuan-tuan. Dia keluar aja nak makan saja, kata bukan kan dia nak makan tepi-tepi kedai masjid tu, niat dia bukan nak jadi hamba pada Allah, dia niat dia nak makan purna, nak muaskan hawa nafsu dia saja, bukan karena Allah Subhanahu taala. Jadi ada yang sembahyang seminggu sekali, ada yang sembahyang setahun 2 kali yang kita sebut tadi ni. Aidil Fitri, Aidil Adha, nak jumpa pula dan 9 dilantarkan penuh dalam masjid tuan-tuan, penuh surau sembahyang Aidil Fitri. Maka kita tak mau, kita nak buat ibadat tu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Iaitu dimasukkan atau dikosakkan kerana Allah Subhanahu taala dikira ibadat. Biar ibadat, semua ibadat tuan-tuan. Kita buat kerja apa jadi ibadat tuan-tuan. Ibadat kerja kan, nak pergi pasar kan, nak pergi, semua jadi ibadat tuan-tuan. Dikira sebab apa? Kerana kita tu ditulis tuan-tuan. Kalau kita buat kerana Allah, adalah akuan dia. Baik. Sebaliknya, sebarang pekerjaan yang dikosakkan kerana hendak berbakti kepada selain daripada Allah memang dimurkai oleh Allah adalah syirik. Macam mana kita sebut hari Nabi dulu ni, 3 golongan esok ni ketika dihadap di hadapan Allah SWT, ketika ditanya apakah amalan kamu buat, dia kata dari Allah, saya ni orang hartawan, saya infakkan harta saya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Esok ni mereka akan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tanya esok ni apa yang kamu buat, dia kata ya Allah, dulu ni saya orang yang ada harta, saya menggunakan harta saya untuk menginfakkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata kamu tipu, bukan memang kamu infak, jangan memang kamu bagi untuk fisabilillah, tapi bukan kerana Allah. Kamu nak tunjuk bahawa kamu ni seorang dermawan. Tu kadang-kadang tak salah buat cek besar-besar, tapi takut syaitan main bisik tuan-tuan. Dia buat tu bukan kerana Allah, dia buat tu nak kata dia ni seorang perdema. Dia tak dunia orang ada sebut-sebut bahawa kamu ni seorang dermawan. Tapi insya-Allah kamu buat tu kerana makhluk saja. Main pula satu orang hamba Allah ditanya apakah amalan kamu buat, dia kata dulu ni saya Allah bagi saya ilmu. Ni jenis ustaz tu tuan-tuan. Jadi ada mengajar tuan-tuan. Dulu Allah bagi saya ilmu, dengan ilmu saya gunakan ilmu untuk ajar orang. Dia kata memanglah kamu ajar orang, kamu ajar tu bukan kerana Allah, kerana nak kata kamu ni seorang yang alim. Atas dunia orang dia sebut kamu orang alim. Takut tuan-tuan, jadi ustaz dia tuan-tuan, jadi cikgu, jadi tu guru dia tuan-tuan, takut kita buat ni bukan kerana Allah Subhanahu taala. Sebab kerana Allah yang kita sebut selalu ni dalam surah Yasin, Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim wa amtazul yauma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah orang-orang yang buat dosa. Kita tahu sekali tuan-tuan, kita tak tahu. Saya tengok tuan-tuan, tuan-tuan ni bagus-bagus ni, tiap-tiap malam kuliah ni mesti tuan-tuan bagus ni, tapi pada hakikatnya hati kita Allah saja yang tahu. Tuan-tuan tengok saja, ustaz ni sangka ni bukan kata di Kulim saja, bukan kata di Penang saja, bukan kata di Perak, sampai Selangor ni ustaz ni ni. Sangka ni, tapi hati saya tuan-tuan Allah saja yang tahu tuan-tuan. Orang tak tahu tuan-tuan. Kita buat ni kenapa? Kalau kita berbangga-bangga dengan ilmu kita dalam keadaan bukan tujuan untuk nak cari redha Allah, kerana Allah di akhirat besok Allah kata bawa dia ke neraka. Diumpan neraka. Mai pula seorang hamba ditanya apakah amalan kamu, dia kata dulu saya berjuang pada jalan Allah Subhanahu taala. Saya berjuang, saya mati syahid. Dia nak kita tuan-tuan, mati syahid tuan-tuan, berjuang mati syahid. Maka dia kata memang kamu juang, tapi kamu juang bukan kerana aku, kata Allah. Kamu juang kerana kamu berjuangkan bangsa. Maka di atas dunia orang kata kamu ni lah berjuang bangsa, bukan berjuang kerana jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena jaga.
jaga masing-masing dalam hati kita. Orang tak nampak, kita dengan Allah sahaja. Kita dengan Allah sahaja. Itu hak, maksudnya hak benar-benar lain. Allah suruh malaikat tulis sembahyang, malaikat tulis puasa, zakat, haji. Tapi hak puasa ni Allah sahaja yang akan tentukan. Tak apa sembahyang, orang tengok kita sembahyang, betul-betul. Kita bangkit pokok, kita mengaji malam ni, orang tahu. Oh, tadi hak sandang ni dinding, betul rumah dia, orang tahu, tuan-tuan. Kita main sembahyang semua. Oh, tahu tadi hantu tepi pintu. Betul saya tepi pintu, tuan-tuan. Orang tahu kita main sembahyang, tuan-tuan. Kita bayar zakat, orang tahu. Kita pergi haji, lagi orang tahu. Kita buat kena wih, tuan-tuan. Masuk Facebook lagi nak tahu. Orang tolong orang kita. Oh, masuk ramai-ramai. Ketika nak naik kapal terbang tu, ramai orang tahu tak? Tahu, tuan-tuan. Tapi hak puasa, orang tak tahu, tuan-tuan. Orang tak tahu. Kita puasa ke tak puasa, tuan-tuan. Orang tak tahu. Kita tak boleh nak. Kita boleh berlakon-lakon. Kadang-kadang hak tak puasa tu boleh berlakon teruk daripada orang yang puasa, tuan-tuan. Oh, dia buat lebih, tuan-tuan. Rupa-rupanya dia tak puasa balik rumah dengan bini. Oh, tak lah. Kalau mau tindak lah, nanti yang masak lagi bagi tempat masak untuk buka puasa. Oh, dah gaduh beratok lah, tuan-tuan. Dia boleh duduk berlakon depan bini dia. Atas dunia boleh lah berlakon, tuan-tuan. Boleh kita nak berlakon tu, mesti berlakon kita boleh nak berlakon, tuan-tuan. Tapi berlakon ikut skrip Al-Quran, ikut skrip senang boleh, tuan-tuan. Kita nak dapat anugerah di akhirat besok ni. Kita tak mau anugerah dunia. Ujian tu habis kat dunia aja, habis dunia habis, tuan-tuan. Kita nak anugerah di akhirat besok. Baik. Dia kata kerana hendak berbakti kepada selain daripada Allah, memang dimurkai oleh Allah adalah syirik. Kita sekutu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita syirik dengan Allah. Syirik kita sebut ni syirik. Jangan yang ni syirik khafi lah. Kalau jali nampak kan. Yang nampak sembah tu kita buat benda bersyirik, tapi syirik khafi ni tersembunyi. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu yang kita sebut sebelum ni. Allah Subhanahu disebutlah hadisnya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat rupa badan kita, Allah tidak melihat harta dan kedudukan kita, Allah akan lihat hati-hati kamu. Allah akan lihat ni hati-hati kamu. Tu hati kita ni hati pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Malu kita katakan kalau pandangan Allah kita buat tu bukan kerana Allah. Kalau yang Allah tu tengok kita tu, hati kita tu bukan kerana Allah. Sebab apa? Hati Allah ni kita pernah sebut hati kita, tuan-tuan, sampai disebut malaikat-malaikat pun tak tahu. Hak kita buat kerana Allah ni, malaikat pun tak tahu. Sedangkan malaikat tu diamanahkan oleh Allah untuk mencatat, katakan hak benar kerana Allah ni, malaikat pun tak tahu. Ada benda-benda yang malaikat tahu. Contohnya mengumpat tenah semua ada rekod-rekod. Contohnya di pintu-pintu langit itu ada pintunya. Maksudnya wahya. Contohnya langit pertama kita pernah sebut dah sebelum ni tentang kesempurnaan dua kalimah syahadat sebelum ni. Amalan kita ketika naik ni, tuan-tuan, sampai langit pintu pertama. Kalau kita hari ni kita mengumpat, tuan-tuan, naik daripada pintu langit pertama, pintu langit pertama akan tutup. Amalan kita ni, tuan-tuan, sampai langit pertama saja dilempar pada muka orang yang mengumpat tu. Hari ni, tuan-tuan, kalau mengumpat keluar daripada masjid selagi ni kita mengumpat. Apa nak tahu dah? Bini tu imam power tu je. Dah, bukan sini Nasrata dah, ni Afrika dah. Kita mengumpat, tuan-tuan. Tak pasal-pasal kita mengumpat hari ni pahala kita mengaji malam ni dapat tu imam al-mantaq. Alhamdulillah. Dapat pahala kat dia, tuan-tuan. Kita mengumpat, tuan-tuan, kita keluar jangan keluar kita amalan kita ni dibawa naik oleh malaikat. Amalan sembahyang, amalan puasa naik sampai kepada Allah Subhanahu pada pintu langit pertama. Allah sebut dalam Al-Quran, la tufatihu lahum abwaabas sama. Tidak akan dibuka pintu-pintu langit. Langit pertama tak buka, tuan-tuan. Ketika tu amalan kita dilempar pada muka kita. Malu tak, tuan-tuan? Malu macam kain buruk banyak-banyak lempar di muka kita. Tak apa hari ni mengumpat. Tapi sampai satu peringkat, tuan-tuan, kita tak mengumpat, kita tak buat nanya orang, kita tak fitnah orang. Buka sampai kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat bawah tu pun tak tahu, tuan-tuan, sampai kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata lempar pada muka dan belakang sebab dia buat bukan kerana aku pun.
gedebung tak dapat apa tuan-tuan, letih tuan-tuan. Kita buat kerana makhluk, kita buat kerana sesuatu, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, adalah syirik dia kata. Di sini dijelaskan berapa amalan yang boleh buat syirik, antaranya berkhidmat untuk tujuan menegakkan kebangsaan. Dari sabina mana ila asyabiyah, siapa yang berjuang kerana bangsa. Jadi kita berjuang bukan bangsa, tetapi kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan bangsa. Yang maksudnya bangsa-bangsa itu maksudnya sesungguhnya kami jadikan manusia itu lelaki dan perempuan. Kami jadikan mereka itu bersuku-suku, berpuak-puak, ada bangsa-bangsanya. Supaya apa kata Allah? Lita'arafu, supaya kita kenal tentang hak tu hak kulit hitam Allah bagi jadi hak kulit merah Allah bagi jadi Allah kulit putih Allah bagi jadi kata asal kita dulu ni daripada Adam dan tu kita Hawa tuan-tuan. Supaya apa? Lita'arafu, supaya kita kenal. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya kata Allah yang mulia di sisi aku kata Allah orang yang takwa. Bukan orang kulit hitam, putih, merah tuan-tuan. Bila kata orang Asia, orang Afrika tuan-tuan, yang rambut penting, yang bibir besar tuan-tuan. Tapi ketika Nabi Israq dah merah, Nabi dengar dah dapat lagi dah. Nak kata apa? Patut-patut dia apa tuan-tuan? Patutnya, maksudnya bukan di segi rupa parah dah. Yang nak membezakan kita dengan Allah SWT, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi aku kata Allah orang yang takwa, bukan orang yang pangkat kedudukan. Sebab faham benda-benda tu tinggal saja. Ketika kita mati dengan kain putih yang murah aja, yang kasar, koyak, orang koyak ketika nak apa tu koyak pakai koyak macam tu, tak jaya apa orang tuan-tuan. Betul-betul gaya ada hartawan, betul-betulnya ketika kapan tu dengan toto lah. Bukan dengan toto. Kaya tu macam cerita baru dalam Facebook masuk. Dia WhatsApp, kalau dia mati dia disimpan dengan kereta mewah dia. Bola kereta dia pakai dengan topi, pakai dengan necktie. Ketika dia suruh radio tak suruh itu sampai bila-bila. Maksudnya lesen dia tak suruh dia sampai bila-bila dia suruh radio. Dan buka enjin, buka aircon dan buka muzik. Nampak apa ini tuan-tuan? Masuk apa itu dia masuk angin tak masuk, matilah enjin tuan-tuan. Dia ada pupuh dalam kereta dengan pakai kemas, pakai dengan topi, pakai dengan tie tuan-tuan. Dalam kereta mewah dia, dalam kubur, dia pesan, buka enjin, buka aircon, buka muzik tuan-tuan. Dia dengar muzik. Dia tak tahu nak kena balung dengan mungkar dan nakir. Dia tak tahu tuan-tuan. Dia pupuh bungkai kamu dalam tengok dengar kereta. Ada tuan-tuan. Maksudnya dia kata tak apalah, percaya ada apa nak kita kain putih yang murah saja, tak kira siapa, sama saja kedudukan kita, masuk tempat yang sama, lubang yang sama, tanah yang sama. Baik, dia tu bangsa. Itu sebagai matlamat utama perjuangan hidup, seperti berperang dan untuk mempertahankan bangsa, berkempen supaya orang menyokong cita-cita jasad serta melaburkan hikmat untuk di samping menanam semangat taksub. Taksub ni disebut dengan taksub. Maksudnya kalau dia suka orang tu buat jahat macam mana pun betul tuan-tuan, sampai tak waktu tuan-tuan. Dia suka kawan tu tuan-tuan, dia buat salah, dia betul pun betul, dia salah pun betul tuan-tuan. Jangan sampai taksub, sampai tak waktu. Maksudnya dia kena salah tuan-tuan. Kulil haq walau kana murran, kata benar walaupun pahit. Kena walaupun dia salah, tetap kita kena salah. Di mana Nabi sebut dalam hadiah lain, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Apabila kamu lihat kemungkaran, ubah dengan tangan kamu, dengan kuasa kamu. Tak mampu dengan kuasa, dengan lidah kamu. Tak mampu dengan lidah kamu, dengan hati kamu. Yang demikian itu selama-lama iman. Tengok orang dia minum
Nak tegur dengan lisan, dengan lidah, tak lagi foto nak tak kepala kita. Sekurang-kurangnya hati tak suka tengok. Kita pergi marah dia lagi, dia katok foto, dia pergi katok kita. Bahaya kan kita sekurang-kurangnya dengan hati yang demikian itu, kata Nabi, selemah-lemahnya kita tak rasanya, kita tak rasa iman pun, tak rasa sensitif rasa orang yang buat benda-benda yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dia penumpuan dan konsep pengertian hidup. Seumpama ini merupakan pandangan, pegangan atau konsep hidup yang syirik, kerana Allah Subhanahu Taala telah menyuruh kita berkhidmat, bekerja semata-mata kerananya, serta berjihad dan berperang kerananya. Itu disebut dengan sabilillah. Itu tengok ayat banyak-banyak sebut Allah sebut jihad. Contohnya Allah sebut dalam Quran yang bermaksud Allah kata siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala, iaitu orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah ialah orang yang percaya kepada Allah dan Rasul, kemudian mereka berjuang dengan harta jiwa ya. Alhamdulillah nasyaitanir rajim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rusulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim fi sabilillah. Orang-orang yang sebenar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, orang yang hanya percaya kepada Allah. Dengan makhluk dia tak payah yakin, tuan-tuan. Sebab makhluk itu tak sempurna. Hanya dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berjuang pada jalan Allah dengan harta, dengan jiwanya kepada Allah. Mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang sebenar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memandang hina kepada bangsa yang bergantung kepimpinan mereka kepada negara. Maksudnya dia hanya buat tu bukan kerana Allah, dia buat tu kerana kerana bangsa, kerana perjuangan tu dia berjuang kerana bangsa, dia mengajak tu kerana nak dia orang alim, dia menyumbangkan hartanya kerana dia sebagai seorang, dia nak ambil orang kata-kata nak sanjung dia sebagai seorang penderma, bukan macam tu. Kita buat tu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi hak semata-mata yang kita sebut tadi ini, kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tak boleh nak tahu, tuan-tuan. Orang tak tahu, tuan-tuan. Kita dengan hanya Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kalau kami wajibkan kepada mereka dengan perintah, bunuhlah diri kamu sendiri, atau keluarlah dari tempat kediaman kamu, nescaya mereka tidak akan melakukan kecuali sedikit di antara mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka amalkan nasihat pengajaran meliputi suruh dan tegak yang telah diberikan kepada mereka, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih meneguhnya. Itu yang Allah nak suruh kita tu di atas kemampuan kita. Itu yang disebut dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kata, kalaulah kami perintahkan bunuh diri kamu, kalaulah bayangkan Allah suruh bunuh diri kita, kita buat tak? Sikit saja yang beriman. Allah tak suruhlah bunuh diri kita, tuan-tuan. Yang suruh hanya kepada Nabi, iaitu Allah suruh kepada Nabi Ibrahim AS bunuh anak dia. Kalau suruh kita, tuan-tuan, pakai, tuan-tuan, tak buat apa, kita tak sampai tahap tu, tuan-tuan. Keimanan kita tu tak sampai tahap tu. Allah tak suruh, tuan-tuan. Tapi pembandingan yang Allah sebut dalam ayat ni, kalaulah kami perintahkan supaya bunuh diri kamu, nescaya sikit saja yang beriman pada Allah. Tapi Allah suruh kepada
para Nabi tuan-tuan. Suruh Nabi Ibrahim alaihissalam bunuh anak dia, sembelih tu dia bunuh lah tuan-tuan. Tapi dia buat dah tuan-tuan, buat tuan-tuan. Suruh Nabi Ibrahim sembelih anak dia, Nabi Ibrahim buat ikut perintah Allah Ta'ala. Sebab setiap perintah-perintah Allah Ta'ala tu ada kebaikan, adalah hikmahnya tuan-tuan. Tapi Allah tak suruh kita buat macam tu. Allah suruh setakat mana yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Memang kita buat ni memang mampu Allah suruh. Kalau tak mampu Allah tak suruh tuan-tuan. Allah suruh semayang mampu tak? Mampu tuan-tuan. Bukan lapar tuan-tuan. Allah suruh mengaji tuan-tuan. Talibul ilmi dia kata menuntut ilmu wajib. Bukan lama tuan-tuan, sejam tuan-tuan. Lebih pada sejam. Dia tak lihat tuan-tuan. Tengok muka ustaz, tengok muka jam, tengok muka pintu. Tak apa dia buat aku ni. Ustaz ni nasib lah wire duduk jauh dekat-dekat potong wire tu dia ustaz. Bukan lama tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, Nabi suruh kat Nabi Nuh yang kita sebut dulu ni tuan-tuan. Suruh dakwah lama mana tuan-tuan? 950 tahun lailan wa nahara, siang malam tuan-tuan. Allah tak suruh kita tuan-tuan. Allah suruh para Nabi. Nabi Nuh alaihissalam ada riwayat kata umur dia 1200 tahun, ada riwayat kata 1000 tahun. Dakwah saja 950 tahun lailan wa nahara, siang dan malam tuan-tuan. Dia buat apa? Buat tuan-tuan. Nabi Nuh dia mampu tuan-tuan. Agak-agak ramai tuan-tuan Nabi ngikut dia tuan-tuan. 950 dakwah, agak-agak ramai berapa juta tu. 12 orang tuan-tuan. 12 orang tuan-tuan. Kita badan ni ramai tuan-tuan. Tu nak abang kata ni Nabi-Nabi ni Allah uji dia tinggi tuan-tuan. Kita mampu tuan-tuan, boleh tuan-tuan sejam saja dalam 24 jam. Sejam. Mampulah tuan-tuan. Nabi Nuh 950 tahun. Tubuh yang ikut dia 12 orang. Kita ramai tuan-tuan. Jadi nak kata tujuan kita jadi hamba Allah Ta'ala buat. Tak buatlah orang nak ikut tak ikut tu bukan kerja hamba. Kerja Allah Ta'ala. Tengok kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia dibakar tuan-tuan. Siapa pergi tolong pergi siram air tuan-tuan? Burung yang kecil tuan-tuan. Burung yang mahu biarkan dengan logik padam tak tu dengan api yang kuat tuan-tuan. Kalau kita ambil PT pun tak padam tuan-tuan. Api yang kuat tuan-tuan dibakar, ambil kayu yang banyak oleh tentera tu. Dia berkaum Namrud bang lempak Nabi Ibrahim dibakar tuan-tuan. Tapi yang lebih tolong tu burung ganggu ayam api jawai api tuan-tuan. Dia nak kata inilah sumbangan zakat mana ini yang mampu untuk agama Allah. Hang mampu banyak tu, hang buatlah banyak tu tuan-tuan. Kita mampu sejam boleh, kita buat sejam lah tuan-tuan. Mungkin nak buat 2 jam, mungkin dekat separuh tuan-tuan. Kita buat sejam dulu, lepas tu kita buat 2 jam, lepas tu kita buat 3 jam tuan-tuan. Tapi mampu kita buat tuan-tuan. Jadi kita buat ni mampu tuan-tuan. Dia kata kalaulah dan sekiranya kalaulah kami wajibkan. Wajib ni benda yang perintah Allah lah. Wajibkan mereka dengan perintah bunuhlah diri kamu sendiri atau keluar daripada tempat kediaman kamu. Keluar macam mana Allah perintah kepada Nabi Muhammad pergi keluar daripada tempat daripada Mekah ke Madinah tinggal. Macam mana Abdul Rahman Ba'am bukan pi bawah agak pi depa pi dengan otak agak hantar depa banyak mana tuan-tuan. Umum tak boleh bawa tuan-tuan kalau kita kalau nak pergi kereta tak boleh bawa dah tuan-tuan. Bukan tapi macam kita nak pergi dengan kereta tuan-tuan. Penuh kereta sewa lori pula tuan kita pindah tuan-tuan. Depa dulu ni pi 9 pi pinggang tuan-tuan. Tinggal habis tuan-tuan kekayaan harta contohnya Abdul Rahman bin Auf ni orang yang kaya tuan-tuan. Tu jadi orang kaya pun tak salah tuan-tuan. Macam Abdul Rahman bin Auf ni termasuk 10 orang yang didoa oleh Nabi ahli syurga. Abdul Rahman bin Auf ni. Tengok tuan-tuan ketika dia ni berhijrah tinggal harta dia sampai di Mekah, dia sampai di Madinah tuan-tuan. Dia ditawarkan oleh seorang sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi iaitu Sa'ad. Sa'ad. Dia dipersaudarakan dengan Sa'ad.
Saya kata apa angkat roh memang. Dia kata saya ada harta, ambillah separuh harta. Separuh tuan-tuan. Saya ada 2 bini, pilihlah bini mana nak. Kalau kita tuan-tuan, ambillah harta lawa tu, haluannya beda tuan-tuan. Tapi apa kata roh memang, mudah-mudahan Allah rahmat keluarga kamu. Allah bagi keberkatan dalam harta kamu. Tunjukkan pasal kamu. Macam tu tuan-tuan. Setelah dia duduk dah berdina, tuan-tuan, tengok hartanya banyak mana, tuan-tuan. 1/3 daripada hartanya orang pejak di Madinah, tuan-tuan. 1/3-nya dia bagi kepada orang-orang yang fakir miskin di Madinah. 1/3 dia tolong bayar hutang orang Islam. Banyak mana harta dia, tuan-tuan. 1/3 dia bagi orang hutang, tuan-tuan, harta dia. 1/3 dia bagi kepada orang fakir miskin. 1/3 dia pergi tolong bayar hutang orang. Tengah-tengah malam dia pergi ketuk kedai. Assalamualaikum. Tuan kedai kata, Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya ke rumah biar. Kenapa kamu datang? Saya nak bayar hutang. Kamu nak hutang, kamu orang kaya. Saya nak bayar hutang sahabat-sahabat saya. Kita kopi tuan-tuan. Tapi tengah malam kena ketuk kayu. Okey tuan-tuan. Jadi tak suruhlah kita sahabat tinggi, maksudnya tu Nabi sebut ketika seorang sahabat Nabi diuji, mai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita disiksa ni Rasulullah. Dia siksa sampai di pangkang sehingga keluar di sisi ni. Mai Rasulullah sallallahu doa Rasulullah, kita diuji ni Nabi muka merah. Dia kata kita diuji baru macam ni, nak bagi umat-umat terdahulu kita ubi ke gaji kepalanya. Maksudnya dia kata kita ni pun sikit, hak dulu lagi teruk. Kita sama dengan kita lagi sikit tuan-tuan. Nak banding hak di Syria dulu lagi teruk tuan-tuan. Jadi syukurlah nikmat sekurang-kurangnya ada yang Allah bagi pada kita ni, sekurang-kurangnya bagilah kongsi-kongsilah untuk sahabat-sahabat kita. Habis-habis tak ada apa pun, pokoknya doalah pada sahabat-sahabat